Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semuliakan Ustaz Amran, kemudian Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa, surau, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung 40 sirah popular ataupun dhaif yang kita saban bulan kita bincangkan. Jadi hari ini kita pergi kepada kisah yang ke-12. Kisah yang ke-12 iaitulah berkenaan dengan Jibril meminta izin untuk masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni terkenal lah. Cerita ni famous. Biasanya orang-orang yang bila berbincang tentang tarikh, iaitulah berkenaan dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan bincang tentang kewafatan, dan antaranya inilah kisah yang akan disebutkan. Baik, kita baca dulu. Dikatakan, itu kaedah ilmu hadis lah, bila dipanggil sirah tamrid. Sirah tamrid ni ialah satu periwayatan yang mana menggunakan kaedah istilahnya yang tak pasti. Yang tak pasti ataupun yang tak sahih lah. Jadi biasa disebut dikatakan, diriwayatkan. Itu dia punya kaedah dia. Ataupun dipanggil ruwiyah ataupun qila, dikatakan, diriwayatkan. Sebab riwayat tu tak sahih. Kalau sahih mesti akan sebut telah meriwayatkan. Contohnya sekian-sekian sahabat ataupun sahabat meriwayatkan sekian-sekian dan sebagainya, itu menunjukkan benda tu sahih. Kalau diriwayatkan itu tidak sahih. Biasa kita akan jumpa ulama hadis dia tekun tentang menggunakan benda-benda perkataan seperti ini, nak bezakan di antara cerita yang akan dikisahkan itu betul ataupun tidak. Jadi kalau kita kata, kalau kita mengaji hadis, kita dengar je ulama sebut ruwiyah, dikatakan, diriwayatkan, dikisahkan, diceritakan, itu tahu dah, itu mesti cerita dia tak sahih. Itu dia punya konsep dia. Okey, dikatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada hampir dengan saat, iaitu menjelang kewafatannya, malaikat maut diutuskan menyerupai lelaki Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencabut nyawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Setibanya di depan pintu rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut memberi salam dan meminta izin untuk masuk. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu tidak membenarkannya memasuki rumah. Boleh dia tak bagi malaikat nak masuk rumah. Siapa? Sayyidatina Fatimah. Hebat tu kan. Sehinggalah kali ketiga malaikat maut meminta izin didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya masuk. Kemudian ditanya kepadanya, engkau datang untuk menziarahiku ataupun untuk mencabut nyawaku? Nabi SAW tanya kepada malaikat tu. Baik, jawab malaikat maut, ji'tuka zairan wa qabida wa amarani Allah azza wa jal alla adkhula alayka illa bi'idhnik wa la uqbida ruhika illa bi'idhnik fa in adhinta wa illa raja'tu ila rabbi azza wa jal. Baik, Kata Jibril AS, aku datang untuk menziarahimu dan mencabut nyawamu. Dua-dua sekali. Allah memerintahkan aku untuk tidak masuk melainkan dengan izinmu, dan tidak mencabut nyawamu melainkan dengan izinmu. Kalau engkau izinkan, aku cabut. Kalau tidak, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak biasanya sebelum ni, biasa je Jibril jumpa Nabi ni. Tapi ni nampak macam tak berapa nak mesra. Biasanya jumpa Nabi SAW. Tapi riwayat ni, dikatakan ni kisah macam tak berapa nak bersera antara Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok. Kisah yang panjang ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ia juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Ibn Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid, Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-La'i Al-Masnu'ah, Ibn al-Araq Al-Kinani dalam Tanzihus Syariah. Ini semua kitab-kitab yang nombor 1, nombor 2, At-Tabarani dia ada Mu'jamul Saghir, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Wasat. Dia ada 3 jenis kitab Mu'jam. Kan Mu'jam ni disusun ikut nama guru dia, Syekh. Dia panggil Mu'jam. Kan kita panggil sebagai macam kamus lah. Dia susun ikut huruf. Itu dia punya kitab dia.
Kan, kalau kita buka Sahih Bukhari tu dia ikut bab. Dia ikut kitab dia. Kitab apa, kaifa kana bad'il wahyi, macam mana permulaan wahyu. Lepas tu kitab apa. Itu ikut kitab. Yang ni ikut nama guru syekh dia. Ia juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya, Abu Nu'aim Asbahani, Hilyatul Awliya. Ni juga banyak cerita dan kisah-kisah yang tidak sahih dalam kitab ni. Kan. Tapi Abu Nu'aim tu hebat. Abu Nu'aim Asbahani tu hebat. Ulama yang besar. Tetapi beliau menukilkan saja riwayat-riwayat tu, dan ulama tu kemudian dia kena berhati-hati. Bukan menceritakan, bukan menyampaikan semata-mata. Baik, Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Majma' Zawaid. Ini satu kitab yang penting juga. Dan Ibn Hajar ni yang terkenal ada 3 orang. Ibn Hajar Al-Asqalani, yang itu pengarang kitab Fathul Bari. Ibn Hajar Al-Haythami. Al-Haythami itu yang mengarang kitab Majma' Zawaid ni. Ibn Hajar Al-Haythami. Dan kemudian ada Ibn Hajar Al-Haythami, iaitu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi Ibn Hajar ni yang terkenal. Banyak kan, tapi itu yang biasa yang disebut nama-nama mereka. Jadi Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid, Imam Ibn Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at. Ibn Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, dan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-La'i Masnu'ah. Ni juga kitab menghimpunkan hadis palsu. Al-Mawdu'at tu mawdu' lah, tapi mawdu'at tu mengumpulkan hadis-hadis palsu. Jangan baca kitab Ibn Jauzi, kitab mawdu'at, kita baca hadis Nabi dia. Sebenarnya dalam kitab tu menghimpunkan, boleh kata 90% lebih lah betul pendapat Imam Ibn Jauzi, yang mana meletakkan hadis-hadis palsu dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Kemudian juga Imam Suyuti sebut Al-La'i Masnu'ah pun sama, menghimpunkan hadis-hadis yang palsu. Dan Ibn Araq ataupun Iraq Al-Kinani dalam Tanzihus Syariah. 3 kitab ni kami dah terjemah. Satu projek besar, ramailah dengan satizah-satizah kita dalam semakhadis.com. Saya terjemah sebahagian daripada Ibn Iraq Al-Kinani. Al-La'i Masnu'ah pun saya terjemah, tak silapnya semua kot. Sebab kitab dia tak besar mana lah. Kita terjemah tu, dia lagi susah terjemah pada hadis sahih. Sebab dia hadis palsu. Jadi kenapa kita terjemah? Supaya masyarakat tahu, bila dekat semak hadis tu, saya ingat saya dah paling update latest ada 12,000 hadis lah yang telah terjemah. Tuan-tuan biasa guna semakhadis.com. Boleh masuklah dalam apps tu, semakhadis.com tu. Itu dalam bahasa Malaysia, dan kita memang terjemah daripada kitab-kitab tu. Kita ambil pandangan-pandangan ulama yang disebut dalam kitab tu, ataupun kalau tak ada, kita ambil pandangan ulama-ulama yang lain. Tu saja. Tak ada kita nilai ke, kita takhrij hadis ke, tak ada. Memang kita ambil terus direct pandangan para ulama yang menilai hadis-hadis yang ada dalam semakhadis.com. Banyak tuan-tuan, 12,000. Nanti insya-Allah perancangannya dia nak letak hadis-hadis sahih pula. Kita letak hadis palsu dulu. Jadi dalam kepala kita tu duk terjemah tu hadis palsu saja. Tahu dah hadis palsu saja. Sebab tu saya kenal nama-nama perawi, Maisarah bin Abdul Rabbih kan, atau Abdul Rabbuh kan, Nuh ibnu Maryam Al-Jami' ataupun Nuh Al-Jami' kan, kemudian Al-Juwabari kan, dan berapa-berapa lagi. Ini memang kalau jumpa nama dia orang, memang mereka ni pereka hadis palsu. Kan, itu nama-nama tu penting jugalah. Tapi nama-nama ulama yang lebih ramai tu lagi baguslah untuk dihafal dan diingat. Okey. Jadi semua mereka ni, kita nak tengok apa pandangan mereka. Pandangan para ulama mengenai kisah ini, kisah Jibril tadi, minta izin tadi. Imam At-Tabarani menyatakan riwayat ini tidak boleh diterima kerana dalam rantaian sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdul Mun'im bin Idris dan bapanya Idris bin Sinan. Riwayat mereka berdua bermasalah. Baik. Pertama sekali, Abdul Mun'im bin Idris ni, sebelum ni kita dah jumpa dah cerita yang diriwayatkan oleh orang yang sama. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah nama perawi ni, iaitulah kisah yang sebelum ni, kisah biawak beriman. Kita dah lalu kan sebelum ni. Rawi dia tu sama. Dia ni kalau meriwayatkan bab sirah, bab cerita-cerita tentang Nabi, Abdul Mun'im bin Idris ni antara yang terkenal. Tapi riwayat dia tu problem, masalah. Kerana apa? Kerana dan juga daripada bapaknya, dan riwayat mereka bermasalah. Kerana anak beranak ni, dia ada isu dalam periwayatan dia adalah riwayat yang sangat lemah. Kan, sama ada daripada sudut ingatan, daripada sudut ketelitian meriwayatkan itu, dia jadi problem, jadi masalah. Maka ulama hadis boleh detect benda tu. Supaya apa? Supaya kita tahu yang mana kalau jumpa dengan perawi ni, kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Okey. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Idris bin Sinan ini berdusta ke atas Wahab ibn Munabbih. Imam Bukhari berkata, Abdul Nu'aim bin Idris ini hadisnya tidak boleh digunakan. Ali ibn Abadini, Abu Daud dan An-Nasai menyatakan Abdul Nu'aim bukan perawi terpercaya. Imam Daraqutni berkata, Abdul Nu'aim dan Idris ada 2 orang yang ditinggalkan hadisnya.
Ini antara mengumpat yang dibenarkan. Mengumpat yang dibenarkan ni ialah mengumpat tentang perawi-perawi hadis yang mana menipu dan berdusta. Kan? Sebab tu bila mana Ali Ibn Madini dia kata jom kita duduk mengumpat. Kata, kan? Mengumpat di sini maksudnya bukan mengumpat orang. Maksudnya kredibiliti perawi itu mereka akan bincangkan. Sebab benda ni nak jaga hadis, nak jaga pendustaan, nak jaga penipuan. Jadi mustahil orang-orang yang mana ada rekod penipuan pendustaan ni dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW sesuka hati. Kan? Bahkan kalau dia tu dipanggil muttaham bil kadhib, dia ini dituduh sebagai seorang yang sering berdusta. Dusta tu bukan dusta hati, dusta hadis. Dusta dalam percakapan harian dia. Seimbang je dia bohong, cakap pun dia bohong apa semua. Jadi tak mustahil dalam hadis ni pun kita kena hati-hati. Tu benda macam tu ulama ambil kira tu. Kan? Kalau kita ada kawan-kawan yang selalu cakap merapu apa semua tu kan. Jadi kena hati-hatilah ulama hadis. Yang tu ulama hadis pegang tu. Yang ni kena hati-hati. Jadi kan dia cakap bab agama pun dia ingat dia lawak juga. Tu benda-benda macam tu lah. Sebab tu kena elak benda-benda lawak benda semua ni. Bolehlah sekali-sekala. Kalau seimbang asyik melawak je masalah juga. Kan? Ceramah asyik melawak juga pun masalah juga. Itu juga benda yang penting. Okey. Jadi nama-nama besar ni, jago-jago besar, Imam Ahmad, ini semua dipanggil sebagai ulama-ulama jarah wa ta'dil. Ulama-ulama yang mana mereka akan menilai kredibiliti sama ada perawi itu bagus ke tak bagus. Itu dipanggil ulama jarah wa ta'dil. Jarah ni maksud dia mencederakan. Mencederakan ni ialah dia sebut tentang perawi dia apa yang tak bagus dia. Dia berdusta, dia menipu, dia apa dan sebagainya. Kemudian ta'dil, iaitulah dia meletakkan perawi ni di tempat yang sepatutnya. Dia ni adil, dia ni bagus, dia ni jaga hafalan, dia ni bukan cakap bohong, dia ni bukan reka, semua macam tu. Itu dipanggil ta'dil. Jadi ilmu jarah dan ta'dil ni satu ilmu besar dalam ilmu hadis yang mana tak semua ulama menguasai tentang ilmu jarah dan ta'dil. Kan kita bolehlah baca-baca sikit, tengok-tengok sikit, belajar-belajar sikit bolehlah. Tapi daripada sudut dia punya orang yang tengah hadapan itu, maka ni jago dia. Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang tak sebut dalam ni, kemudian juga Imam An-Nasa'i tadi kita sebut, Imam Abu Daud, Imam Ali Ibn Madini, Abdurrahman Ibn Mahdi, itu nama-nama yang sangat terkenal dalam mengkritik perawi-perawi, Imam Daruqutni dan yang selainnya. Okey. Kemudian Imam Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Haytami, surat seterusnya, merekodkan hadis ini dan katanya selepas itu pada sanadnya perawi bernama Abdul Mun'im bin Idris, dia seorang pembohong dan pemalsu hadis. Okay. Kemudian Imam Tabarani turut mendatangkan kisah ini dalam bab lain, antaranya daripada riwayat Ali bin Husain yang mana juga lemah kerana terdapat perawi Abdullah bin Maimun Al-Qadah. Kan, jadi ini antara dia punya bagaimana para ulama-ulama hadis menilai dia punya sanad. Maksudnya kita tak katalah yang cerita ni dia apa kita kata dia palsu semata-mata, dia direka, tak tahu siapa yang reka. Ada orang yang reka dia. Kita boleh trace, boleh tengok siapa yang reka tu. Maka Abdul Nu'aim bin Salim yang kita sebutkan tadi dan juga daripada ayahnya bin Idris dan juga Idris bin Sinan, dua-dua ni bermasalah. Maksudnya ayah dengan anak problem. Ayah dengan anak problem. Ada setengah perawi-perawi hadis ni dia punya ayah dia okey, anak dia pula problem. Contoh Waqi' bin Jarrah. Ini satu nama yang kalau kita mengaji hadis memang selalu jumpa. Waqi' bin Jarrah. Ini ulama tabi'in yang sangat hebat, thiqah, sangat thiqah, sangat terpercaya. Tetapi anak dia Sufyan bin Waqi' dhaif dari sudut ulama hadis. Kalau ada nama Sufyan bin Waqi', dia ada problem, maksudnya kita kena teliti hadis ni. Tapi kalau nama tu adalah semata-mata pada Waqi' bin Jarrah, ayah dia saja, riwayat daripada guru dia dan sebagainya, yang itu kita kata memang terpercaya. Tapi kalau anak dia, yang ni kena teliti dulu, kena tengok. Dia bukan sebab isu manusia ada kecenderungan, yang ni ada kecenderungan ni, kemudian ada kelemahan masing-masing dan sebagainya. Maka semua itu di sisi ulama hadis mereka akan perhatikan dan mereka, dia ceritanya kalau bab lain tu tak ada masalah. Bab keduniaan, bab apa tak ada isu. Bab nak riwayatkan hadis. Sebab nanti dibimbangi takut dia berdusta ataupun tersilap riwayat, tertukar perkataan kalimat ke apa, dan akhirnya menjadi satu perkara yang besar dan mungkin boleh jadi sebagai satu pendustaan perkataan tambahan kepada Nabi SAW. Ini benda-benda yang penting lah. Cuma para ulama bincang pula, kalau hadis tu kita riwayat dengan makna, riwayat dengan makna ni maksudnya apa yang kita faham daripada hadis tu. Contohnya kita kata dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW,
man fatathu salatul asri, siapa yang mana meninggalkan salah satu salat, yakni salat asar, faqad habita amaluh, maka terhapus segala amalannya. Itu lafaz hadis yang asal. Tapi kita kata, jangan tinggallah solat asar ni, kira habis amalan belaka. Nabi sebut. Kita kata macam tu. Adakah itu dikira tak tersusun ke perkataan ke apa? Jawapannya, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama hadis yang lain, boleh hukumnya kita faham daripada hadis tu, tapi jangan tersalah faham. Contoh kita kata baca apa-apa hadis, kita tak adalah hafal matan hadis tu, teks hadis tu, tapi kita faham hadis tu apa. Jadi kita pun boleh kata Nabi SAW pernah sebut, dalam hadis Nabi kata gini. Kita tahu itu, kita pasti itu dalam Bukhari, tapi kita riwayatkan dengan makna dan apa yang kita faham sendiri. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Tapi kita kena berhati-hati betul lah, supaya benda yang kita nak sebut tu betul-betul daripada Nabi SAW. Kalau kita dapat hafal matan dan teks terjemahan tu betul-betul, contohnya macam kita bacakan tadi, katalah Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Tirmidzi hadis, laisal mu'min at-ta'an wala la'an wala badhi wala fahish, kan? Atau kama qala Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin itu dia suka mencela orang, cakap benda-benda kotor, cakap benda-benda yang memaki, cakap benda-benda yang mencarut dan sebagainya, kan? Jadi kita kata jangan mencarut, cakap benda-benda tak elok, Nabi tak bagi, Nabi kata bukan orang beriman. Kita kata macam tu, boleh jawapannya. Itu pendapat Imam Ibn Hajar dan sebahagian ulama-ulama yang lain. Jadi maksudnya, boleh je kita baca satu hadis, katalah kita baca hadis tentang solat, tentang rukuk, kita kata Nabi SAW kalau rukuknya begini, hadis sahih kita kata, ni gini cara Nabi rukuk. Kalau Nabi SAW baca tasyahudnya begini, kalau Nabi buat begini, sunnahnya begini, boleh. Walaupun kita tidak sebut secara teks, secara satu-satu seperti mana yang sampai daripada Nabi SAW. Itu dia punya kaedah. Tetapi kalau riwayat tu berlainan daripada hakikat sebenar hadis tu, tak boleh kan? Sebab tu kadang-kadang ulama hadis, bila mana perawi-perawi yang kadang dia selalu tertukar lafaz ataupun ikhtilat ni maksudnya dia confuse hadis tu, kan? Ataupun dia punya periwayatannya bagaimana dan keadaannya, maka mereka akan teliti riwayat tu. Contoh riwayat Abdullah bin Lahiyah ataupun perawi-perawi hadis yang mana mereka ni dah sampai umur tua dia, yang mana kalau dia riwayat tu ada yang sikit terlupa apa semua, maka ulama hadis akan berhati-hati. Dia ada catatan. Siap ada lagi catatan, ini masa kita ambil dulu waktu dia tengah ingat, tengah muda, tengah menyebarkan ilmu, dia catat satu persatu dia baca. Yang ini pula dia mengajar tempat lain, kita ambil ni waktu dia dah lanjut usia dan dia tak berapa ingat dah, akan berbeza. Itu pun ulama hadis akan teliti manuskrip yang macam tu. Jadi nak kiranya ilmu hadis ni sangat detail lah. Dia tak kira siapa pun, yang penting sebab tu dalam silsilah perawi tu dia kena tengok satu-satu. Sebab tu hari ni orang bincang tentang tarikat lah, apa benda kan, Nazim Haqqani, Al-Aliyah Nashabandi, Al-Aliyah dan sebagainya tu, kan. Jadi siapa perawinya tu? Nak kena teliti tu siapa kepada siapa. Jadi terbukti memang tak ada. Dan bahkan sebahagian mereka pun tak kenal siapa yang riwayatkan tu. Dah ulama hadis kenal tu. Setiap kalau ada 30 yang riwayat, 20, 15, 7, 8 setiap hadis tu, satu persatu dia kenal. Siapa dia, guru dia keluar kat mana, berguru dengan siapa, pergi ke mana, kan? Apa yang berlaku dalam hidup dia, kehidupan macam mana, semua tahu. Sebab tu para ulama himpunkan dalam buku-buku dipanggil buku Jarah wa Ta'dil ni. Kan seperti mana Ilal Ad-Darqutni ada kitab dia, kemudian juga Imam Al-Bukhari ada dia punya pandangan dia, Imam An-Nasa'i dan sebagainya, termasuk juga Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Tu pun juga kitab penting. Kan Imam Ibn Hajar dalam Taqribut Taqrib dan yang lain-lain. Jadi itu semua cerita tentang bagaimana perawi. Okey. Jadi boleh kita sebut kat sini bahawa yang riwayat ini adalah orang yang selalu memasukkan hadis. Okay? Selalu memasukkan hadis, reka hadis, buat hadis palsu, maka itu nama-nama yang disebutkan dekat sini. Okey, habis secara ringkas tentang isu tu. Nanti kita tentang sahabat semua tu nanti insya-Allah kita bacalah. Okey, kita nak tengok dulu kisah kewafatan baginda Nabi SAW ini. Nabi wafat bila? Yang para ulama sepakat, ada khilaf sikit lah, tapi yang nampak majoriti terima 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, iaitu Al-Hafiz Imam Ibn Hajar sebut 2 Hijrah, tapi majoriti ulama sirah, ulama-ulama hadis terima 12 Rabiul Awal. Sebab tu 12 Rabiul Awal tu tak jadi tarikh kelahiran Nabi. Sebab confuse. Yang ni tarikh lahir ke tarikh meninggal, tarikh wafat. Sebab 12 Rabiul Awal tu memang semua sepakat.
Di sisi ulama sirah. Kan? Cuma kita kata tarikh kelahiran, sebab itulah Syekh Safiyaan Mubarakfuri, ulama-ulama lain bahas dan sebagainya. Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, Dr. Mahdi Rizqullah dan ulama-ulama terkemudian, mereka bahas. Maka mereka menyatakan bahawa yang lebih-lebih kuatnya ialah 9 Rabiul Awal. Tarikh kelahiran Nabi SAW dan kewafatan Nabi adalah 12 Rabiul Awal. Kan tak apalah, sambut Maulid Rasul apa semua tu confuse juga. Sambut Nabi meninggal, wafat ke sambut Nabi lahir? Siapa-siapa yang sambut lah kan. Jadi di situ dia punya perbincangan dia. Okey. Kemudian juga antara terkenal dan masyhur dalam riwayat sirah dalam kitab-kitab tafsir, boleh buka Tabari, Qurtubi dan sebagainya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah yang akhir. Surah apa? Ada ingat? Surah Al-Baqarah. Pada ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iaitu ayat. Yang itu kalau sebut ayat terakhir tu pun betul. Salah satulah. Ada yang kata surah Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum dan sebagainya. Benda tu masih ada khilaf sebab yang riwayatkan tu daripada Abdullah ibn Abbas, riwayatkan tu daripada Sayyidina Ali dan sebahagian di kalangan sahabat. Yang waktu yang Nabi sebut sendiri tak ada lah. Nabi kata dalam surah Al-Baqarah ayat 281 itulah ayat terakhir. Nabi sendiri sebut tak ada. Tapi sahabat sendiri yang memandang, melihat konteks, ada yang kata ayat tu 281 Al-Baqarah, lepas tu ayat tu 282 tu ayat tentang hutang pula yang paling panjang dalam Quran kan. Kemudian juga ada yang kata surah Al-Maidah dan yang sebagainya. Okey, tapi surah yang terakhir iaitulah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dan ulama-ulama yang lain, turun ayat ni ketika mana lebih kurang dalam 80 hari sebelum menjelang wafat baginda Nabi SAW. Lebih kurang. Kan? Yang tu yang Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, termasuk juga Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan sebagainya, yang mereka duk bincang. Kita ni dah menang dah ni. Kiranya kan ayat tu kira kita menang dah. Ketika mana telah datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka wahai Muhammad, dengan sebab tu hendaklah kamu beristighfar, bertasbih kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Kan? Jadi daripada ayat ni, konteks ayat tu maksudnya secara literalnya menang dah kita ni. Dakwah kita apa semua, betul lah, lebih 80 hari sebelum Nabi wafat ayat tu turun, nak nyatakan menang dah dakwah tu. Menang dah penyebaran Islam apa semua tu secara jelasnya begitu. Kan? Maka sahabat faham gitu, sebahagian sahabat faham gini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebahagian itu kata Sayyidina Umar, panggil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dia sahabat kecil. Dia tu kecil. Dia tu memang kira baru masih remaja macam tu kan. Akil balil baru macam tu lah. Tapi pandangan dia tu didengari oleh para sahabat. Sebab apa? Kan Nabi pernah doa kat dia. Kan? Dalam peristiwa di rumah Maimunah radhiyallahu anha, akak dia kan, ataupun kaum kerabat dia juga, tak ada isu aurat ke apa lah. Jadi datang tu kan dia tidur rumah baginda Nabi SAW. Dan kemudian Nabi bangun pagi tu, Nabi tengok ada orang dah isi bekas air untuk Nabi wuduk. Kan? Maka Nabi tahu dah siapa ni, Abdullah bin Abbas lah. Kan? Maka Nabi pun kata, Allah mafaqihu fid din wa alihu ta'wil. Berikan dia faham dalam agama dan bagikan dia faham dalam tafsir. Tengok dalam fiqh, tengok dalam tafsir. Takkan ada terlintas melainkan mesti ada nama Abdullah bin Abbas. Hebat. Nabi doa dia tu. Buka tafsir. Tak percaya tengok Tabari. Setiap sanad tu mesti ada. Setiap satu daripada ayat Quran tu, qala Ibn Abbas ataupun qala Mujahid an Ibn Abbas. Berkata Mujahid daripada Abdullah bin Abbas. Kan, Qatadah dan sebagainya daripada Abdullah bin Abbas. Maksudnya memang perkenan sungguhlah doa baginda Nabi SAW. Dalam fiqh pun macam tu. Sehingga mazhab Syafi'i, sahabat utama yang dia biasa akan ambil pandangan tu Abdullah bin Abbas. Sebagai stand ataupun pandangan, bukan sahabat lain tak ambil. Yang paling diambil adalah Abdullah bin Abbas. Kan? Mazhab Imam Abu Hanifah Abdullah bin Mas'ud. Kan? Abdullah bin Umar mazhab Ambali, ataupun sebahagian kata mazhab Maliki. Abdullah bin Amr al-As itu mazhab Maliki. Kan? Jadi maksudnya mereka ambil nama-nama para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini sebagai stand dalam mazhab mereka. Jadi kalau kata qaulus sahabi, perkataan sahabat yang biasa mereka rujuk, maka kalau mazhab Syafi'i Abdullah bin Abbas. Tapi ada yang tak dirujuk. Contoh dalam bab sentuh. Bab sentuh tu, mazhab Syafi'i ambil qaul Abdullah bin Mas'ud. Yang mana Abdullah bin Mas'ud kata aula masun nisa, sentuh batal tu. Ibnu Mas'ud kata batal. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud.
Sayyidina Abdullah bin Abbas kata tak batal, maka mazhab Syafi'i tak ambil pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, walaupun biasanya diambil, tapi dia ambil pandangan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita kena, ni kita sebagai orang yang menuntut ilmu, kita kena faham satu benda. Kalau berlaku khilaf, kadang-kadang orang suka bergaduh dan juga menuduh sekian. Yang tak setuju kita ni mazhab Syafi'i, mana boleh apa kata. Lepas tu kata zaman sesat belaka ni, kafir. Kena kafir kau orang memang sedap. Sesat kau orang. Tapi kita kena faham, rupanya khilaf tu daripada sahabat lagi. Dalam tak semena-mena kita duk kata sahabat sesat tau. Sebab punca tu pandangan tu daripada sahabat. Yang kata batal tu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan jelas memang tak ada siapa pun yang menyebutkan bahawa pandangan yang kuatnya memang daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sama juga pandangan yang menyatakan kita siapa tinggalkan solat dengan sengaja, maka pada waktu itu dia perlu hanya bertaubat kepada Allah, tidak perlu untuk menggantikan solat. Ini pandangan sahabat juga sebenarnya. Tak boleh kita kata pandangan yang orang kata hanya sekadar solat tinggal solat saya sengaja ni tak perlu untuk diganti kan, dan cukup hanya bertaubat. Tu pandangan sahabat yang kata sesat. Pandangan ramai lagi, Ibn Battah, pandangan daripada ulama-ulama yang lain, Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Hazmi dan sebagainya menyatakan bahawa tak perlu untuk gantikan salat. Tapi pandangan jumhur semua sekali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua kata untuk kena wajib gantikan solat yang ditinggal secara sengaja. Tapi ceritanya bukan saya nak cerita tentang hukum tinggal solat tu. Siapa yang berkata-kata tu? Yang paling atas, paling tinggi sekali tu. Yang tu kita kena betul berhati-hati tu. Bab khilaf ni kita bimbang, takut kita tuduh tabi'in sesat. Tuduh sahabat sesat. Rupanya mereka ada dah pandangan-pandangan yang seperti itu. Jadi bab khilaf memang kena berhati-hati. Melainkan kalau benda tu tak ada hujah. Tak ada hujah, tak ada sandaran tabi'in, tak ada apa, kalau silap tu memang salah lah. Kita tak boleh lah kata benda ni khilaf lagi. Contohnya anjing ni dia suci. Apa pun dia suci, tak dikira sebab. Memang ada pandangan dalam mazhab Maliki. Tapi takkanlah kita kata benda ni tak apa, khilaf. Tak boleh. Sebab benda tu tak ada hujah dia. Walaupun itu kekal pandangan, tapi kita hormati pandangan itu. Tetapi kita kena tahu bahawa itu tidak ada hujahnya, tidak ada sandaran tabi'in ke, sahabat ke dan sebagainya. Jadi benda tu kita kena tahu. Dalam interaksi khilaf, berbeza pandangan pendapat, jangan cepat untuk setengah-setengah orang untuk tuduh benda-benda yang seperti itu. Okey. Kemudian bila turunnya An-Nasr, Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, maka pada waktu itu bila dipanggil Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar tanya, apa pandangan kau tentang turun ayat ni? Sebab sahabat lain semua faham, kita dah menang dah Islam semua. Sayyidina Abbas dia faham sebaliknya. Dia kata, Nabi nak wafat. Dia kata Nabi nak wafat. Sayyidina Umar kata, macam nak bagi tahu, bijak budak ni. Sayyidina Abdullah bin Abbas tu kecil lagi. Yang lain ni semua besar-besar ni. Kira macam sembang dengan orang tua. Sembang dengan orang tua. Bijak. Maksudnya, aku pun setuju, dia kata, dengan pandangan apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas tu. Memang betul, lepas 80 hari lepas tu Nabi SAW wafat. Nak cerita itu antara awal-awal lah sebelum menjelang kewafatan baginda Nabi SAW yang ada dalam sirah yang sahih dan ada dia punya kisah-kisah dia. Okey, kemudian juga dekat sini Nabi pesan banyak perkara lah. Jangan syirikkan Allah. Sehingga Nabi doa dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Tirmizi ada yang sahih, la taj'al qabri wathan yu'bad. Jangan jadikan kubur aku sebagai kubur yang disembah. Minta kat kubur, orang minta kat kubur apa semua kan. Jangan jadikan tempat yang disembah. Nabi sendiri doa tu supaya umat dia ni tak melakukan syirik terhadap Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kan bukan pergi kat kubur Nabi minta kat Nabi, minta kat Allah lah. Minta kat Allah. Nak jadi perantaraan Nabi, ya Nabi ajar sunnah, selawat dan sebagainya. Itulah dia caranya dan kaedah. Okey, kemudian juga kat sini Nabi suruh jaga solat, kemudian Nabi minta supaya nanti Yahudi dikeluarkan daripada semenanjung Arab. Semenanjung Arab termasuklah Mekah Madinah lah paling utama, dan kemudian juga bagaimana Nabi SAW wafat, Allahumma ila rafiqil a'la dan sebagainya lah yang Nabi doa, sehinggalah Nabi wafat pada waktu duha pada hari Isnin lah Nabi SAW wafat. Dan riwayat daripada Aisyah, Nabi dikebumikan pada hari Rabu kan, disebabkan waktu tu pemerintahan apa semua, siapa nak lantik jadi khalifah, benda penting sebab ni pentadbir umat Islam. Maka sebab tu Nabi SAW ada kehajat dan keperluan boleh sedikit dilewatkan. Walaupun sunnah, Nabi sebut asri'u bi janazah dalam riwayat Imam Muslim. Kamu kena segera menguruskan jenazah. Kena segera. Tapi kalau dalam bab ini khusus untuk Nabi, sebagai ulama kata ni khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi tu, sebab tu kata Sayyidatina Aisyah dalam riwayat Imam Tirmizi, malam Rabu tu baru dengar bunyi cangkul menguburkan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan maksud Selasa malam Rabu tu kira Isnin, Selasa malam tu. Kan jadi kira lewat jugalah. Ada pula riwayat sebut memang hari Rabu tu betul. Maksudnya Rabu malam Khamis baru dengar bunyi cangkul tu.
Kan? Tapi tak apalah, kita kata pertama khusus untuk Nabi, yang kedua dia ada peristiwa agenda yang tersangat besar. Maka sebab itulah segera juga dilantik Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin sebagai khalifah menggantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Saidina Umar tak panggil khalifah dah. Dipanggil Amirul Mukminin. Kan. Jadi pelik juga bila kita selang-seli selawat kan. Waktu tarawih kan. Al-Khalifatu Sani, tak ada dah, tak panggil dah khalifah zaman Saidina Umar tu. Kan? Dia patutnya Amirul Mukminin lah kalau nak panggil kan. Amirul Mukminin. Kan sebab Saidina Uthman dan sebagainya. Okey, sebab tak dipanggil khalifah. Walaupun hakikatnya dia tugas seorang khalifah lah, pemimpin. Perdana Menteri pada waktu tu, tapi sebenarnya dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Okey. Kemudian kita dah sebut tadi tarikh kewafatan Nabi SAW. Okey, Jibril AS. Jibril ni pun banyak nama juga. Jibril ni juga sebenarnya dalam bahasa Ibrani kan, ataupun dipanggil juga istilah dia ialah dalam ayat Quran, nama lain dia bagi dia adalah Ar-Ruh. Ruh. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Qadar tu, Allah menyatakan dalam ayat lain pun Allah sebut tanzilu min rabbil alamin. Ruh, la tanzilu ruh, kan telah turunnya ruh. Ruh tu maksudnya Jibril. Nama lain bagi Jibril juga namanya adalah ruh. Kan? Kalau dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang sebelum Nabi SAW kenal Jibril ni, maksud Jibril ni dah ada dah. Namanya adalah Namus. Bukan nyamuk. Namus. Itu nama lain bagi Jibril. Sebab apa? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, ketika mana turunnya wahyu, kan Nabi SAW balik tu menggeletar kan? Nabi selimut kan? Dan lepas tu cerita kat Sayyidatina Khadijah. Maka Sayyidatina Khadijah pergi bawa jumpa sepupu dia. Siapa? Waraqah ibn Naufal. Ini panjang pula ulama sirah bincang ni. Sebenarnya lelaki pertama masuk Islamnya Waraqah ibn Naufal. Lelaki pertama yang masuk Islam. Kan? Yang secara tak langsung. Sebab dia sendiri kata dalam hadis tu je lah, kalaulah kamu ni pada satu hari nanti aku sempat dengan kamu, nescaya aku akan membela kamu. Maksudnya untuk agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sebagai ulama sirah kata Waraqah ibn Naufal ni walaupun dia tu masih kekal dalam agama yang asal dulu, tapi dia bukan menyimpang. Bukan menyimpang. Dia kekal dalam agama yang asal dibawa oleh Nabi Isa apa semua tadi, kan? Dan kemudian bila dia tafsirkan tu dia kata hadzal namus, dia kata, ataupun hadzal namus, ini adalah Jibril, nama dia Namus. Maksudnya orang dulu pada zaman sebelum Nabi SAW dibangkit jadi Rasul tu, mereka yang kuat pegang pada agama asal Injil apa semua ni, mengenali benda tu adalah Namus, Jibril tu. Jadi itulah Namus yang datang dulu kepada Nabi-Nabi sebelum tu. Maksud Jibril tu sama yang datang pada Nabi-Nabi sebelum dulu, yang menyampaikan kitab, menurunkan wahyu dan sebagainya, Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, itulah Jibril yang sama. Jibril yang sama. Maka datang kepada Nabi SAW dan kemudian kata Waraqah ibn Naufal, kalau aku sempat hidup dan sebagainya pada zaman yang mana kamu datang fitnah dan semua, aku akan mempertahankan kamu. Maksudnya situ seolah-olah dia macam nak bersyahadah. Kan macam nak bersyahadah dan nak memegang kepada agama Nabi SAW. Tapi benda tu masih khilaf lah di kalangan para ulama. Ada yang kata dia tu lelaki pertama, ada yang kata sebenarnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq lah. Yang rasmi, yang jelas betul-betul Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang tu tak ada siapa bertikai. Kan? Tapi yang secara tak langsung tu, maka Waraqah ibn Naufal. Kan? Panjanglah ceritanya, tapi kita nak kata itu nama-nama Jibril yang terkenal. Ruh, Jibril, ataupun dipanggil sebagai Namus. Kita jarang sebut Namus lah. Sebab tu dipraktikkan, digunakan dalam agama, bukan agama, maksudnya dalam ajaran syariat yang sebelum ini. Okey. Kemudian juga kita tengok sikit Jibril ni macam mana sebenarnya. Dalam hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dulu ada dalam Bukhari dan Muslim, dinyatakan bahawa Jibril ni mempunyai 900 sayap. Dan juga riwayat lain sebut ada 600 sayap. Jadi besar Jibril ni, sangat besar. Memang tertutup lah antara ufuk tu. Memang ada hadis lain pun nak menunjukkan betapa besarnya Jibril AS. Tapi yang datang jumpa Nabi SAW ni, dia ada macam-macam ragam. Kan? Kalau tengok peristiwa ketika mana turunnya surah Al-Muzammil itu, yang mana Jibril duduk dekat atas tu, kan, yang tertutup apa semua tu, itu memang dalam rupanya yang asal. Dan ada kalanya Jibril bila nak sampaikan wahyu, dia akan seperti mana rupa sebahagian sahabat yang lain, yang hanya Nabi saja yang tahu. Kadang-kadang rupa Jibril tu tak kenal, dia ni tak pernah jumpa di kalangan lelaki, macam hadis Jibril tu.
Kan yang mana Nabi sebut tak nampak kesan dia ni seperti mana orang sedang bermusafir ke apa, tak ada. Sebab pakaian dia cantik. Putih, rambut dia tu hitam betul-betul dan sebagainya kan. Yang itu dalam rupa yang memang tak dikenali. Ada pula rupa yang memang dikenali. Siapa nama sahabat yang Jibril selalu menyerupai dia bila jumpa Nabi? Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Kan? Yang ni antara sahabat yang Jibril selalu suka. Sebab pertama dia memang handsome sangat. Dia lawa sangat. Kan? Dia maksudnya dia jenis orang yang tegap. Nabi pun kalau nak hantar ke mana-mana, utusan Nabi akan hantar dia. Sebab dia ni jenis protokol apa semua ni memang power lah dia. Memang sangat pandai lah. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, bercakap pandai, jenis pakaian, jenis ada karisma, kan? Istilah orang-orang sekarang ni kan. Nak meeting pakaikan plakat, problem kan. Lagi apa meeting pakai plakat, projek juta-juta, itu memang tak dapat tu. Jadi nak kena tie, nak kena smart orang sekarang ni. Jadi zaman Nabi itu sendiri, maka memang pakaiannya pun semua, maka Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Itulah keadaan yang mana Jibril nak bawa wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Jibril ni dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Jibril ni bukan setakat dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan nabi-nabi, bukan musuh. Jibril pun dia orang musuh lagi. Main-main ke orang Yahudi. Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 97. Kan Allah menyatakan pada ayat tu, man kana aduwan li Jibril. Dan mereka ni memang jadi musuhlah kepada Jibril alaihissalam. Orang-orang Yahudi memang musuh. Kenapa? Sebab Jibril bawa turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Jibril bawa turun wahyu kepada Nabi SAW sebab mereka meyakini mana ada dah Nabi selepas Nabi mereka. Maksudnya Nabi Musa tu kira cukup dah. Kan Nabi Musa tu kira cukup dah. Tak payah ada Nabi-Nabi lain. Sebab mereka meyakini yang turunkan wahyu kepada Nabi Musa dan selepasnya adalah Mikail. Sebab tu mereka bermusuh dengan Jibril. Patutnya jangan kacau tugas Mikail. Dah habis dah Rasul ni, tak ada dah Muhammad, tak ada dah. Sebab tu mereka ni masih berpegang dengan tidak adanya Nabi-Nabi yang lain, melainkan Nabi yang mereka rasa mereka terima kitab lah. Sebab tu mereka ni agak bangga jadi Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni yang menerima kitab. Kita lebih Ahlul Kitab sebenarnya. Sebab kita pun terima kitab juga. Kan? Itu Al-Quran. Tapi nama tu sinonim dengan Ahlul Kitab, mesti Yahudi dengan Nasara. Kan? Tapi kita nak kata, mereka ni bukan setakat dengan kita, dengan Nabi, para Anbiya, mereka bunuh apa semua. Sedangkan tentang Jibril pun mereka lagi bermusuh. Dan Jibril itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menurunkan wahyu, perantaraan dan yang selainnya. Okey, habis kat situ. Kemudian kita ambil sikit lagi. Daripada kisah ini, maka kita tahu dah Jibril itu siapa, dan kemudian kita dah sebut tadi tentang bagaimana kepalsuan daripada sudut riwayat berkenaan dengan perkara ini. Kan? Memang Jibril itu akrab dengan Nabi SAW. Pada awal penurunan wahyu tentang solat, Jibril ajar macam mana solat. Bukan sekali Jibril ajar, berapa hari. Nak menunjukkan bahawa solat tu zuhur tu macam mana, asar tu rakaat macam mana, Jibril ajar tu kepada baginda Nabi SAW. Quran pun Jibril ajar kepada Nabi SAW, bukan tinggal macam tu. Sebab tu Allah sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah bermaksiat pada Allah, apa pun yang Allah perintah mereka tidak akan membantah. Cuma ada kalanya malaikat dia gusar pada satu-satu benda yang Allah nak jadikan. Sebab tu yang berlaku bila mana Nabi Adam AS, surah Baqarah ayat 30 tu, bila mana nak jadinya Nabi Adam AS sebagai khalifah tu, malaikat bukan persoalkan, malaikat risau. Sebab dah tahu dah, sebelum ni memang bumi ni rosak. Ada jin, ada apa yang merosakkan bumi, buat pertumpahan darah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha wa tidakkah engkau nak jadikan padanya itu kerosakan, menumpahkan darah dan sebagainya. Kemudian malaikat kata wa yasbiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni yang telah menyucikan kamu, yang telah mengkuduskan, menyucikan kamu, bertasbih kepada kamu, kenapa lagi kamu nak buat orang-orang yang boleh merosakkan bumi ni? Sebab malaikat tahu dah. Sebab ada rekod. Track record yang dulu bumi ni telah dirosakkan. Maksudnya bumi dah ada, penghuni bumi pun dah ada, iaitu dari kalangan bangsa jin dan sebagainya. Ada yang kata pada Sam lah, nama dia Yam lah apa, itu tak tahu. Itu tak ada riwayat hadis lah. Cuma dia kata dah ada penghuni-penghuni dia. Akhirnya dimusnahkan bumi itu, alam sekitar semua pertumpahan darah, dan kemudian Allah nak jadikan lagi khalifah yang sebenar, Nabi Adam AS. Kan? Jadi malaikat bukan argue, malaikat hanya risau dan gusar akan kedatangan ataupun Allah nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Tapi semua malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa taat.
Kan? Sebab tu dalam ayat tu la ya'sunallaha amarahum wa yaf'alu, sentiasa melakukan, tak pernah berhenti, tak pernah ada kesudahan, sentiasa. Dulu, kini, selamanya, seterusnya sampai kiamat, semua itu adalah tugas-tugas para malaikat. Okey, cuba panjang lagi lah perbincangan macam mana nanti, adakah sebab Allah sebut semua kullu man 'alaiha fan. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman kan. Segala benda sesuatu yang ada atas semua alam ini akan musnah. Maka ulama bahas lah, Jibril ke Mikail semua ni semua akan dimatikan ke oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada riwayat yang dhaif, yang lemah, memang akhirnya Jibril apa semua malaikat ni akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuktikan hanya Allah tidak berhajat pada sesuatu makhluk pun, termasuk para malaikat. Tentera-tentera Allah ni pun Allah tak berhajat kepada mereka. Menunjukkan bahawa akhir sekali, kemudian adalah pula mereka bincang lepas diwafatkan itu, Allah hidupkan pula pada waktu itu adalah Israfil, kemudian Jibril. Ada yang kata tak, sebenarnya mereka bertiga tinggal. Sebab Allah tak payah hidupkan balik, maksudnya nanti terus Allah akan Jibril bangkitkan mereka, Mikail akan tiup sangkakala dan sebagainya, dan seterusnya. Israfil tiup sangkakala dan seterusnya. Jadi di situ dia punya perbincangan. Tapi kita kata memang adalah riwayat hadis tu cuma dhaif, lemah, yang menyatakan malaikat-malaikat pun akan mati semua sekali. Dan ayat Quran tu pun dah kuat dah menyatakan semua akan musnah, semua akan dimatikan oleh Allah. Roh-roh yang hidup, setiap yang bernyawa akan mati. Dan kemudian Allah akan hidupkan balik semula dengan keadaan di hari akhirat pula. Itu Allah hidupkan pula malaikat, Jibril dan sebagainya, dan kemudian susun dah balik kehidupan manusia dekat akhirat. Buktinya menyatakan bahawa Allah itu Hayyul Qayyum, la ta'khuzu sinatu wala naum. Allah berdiri dengan sendirinya, tak berhajat pun walaupun kepada Jibril ataupun sesiapa. Dia hanyalah makhluk Allah yang Allah perintahkan dengan tugas-tugasnya yang Allah telah nyatakan ataupun Allah berikan kepada Jibril AS. Okey, sikit lagi. Lepas setengah saya berhentilah. Kemudian, pandangan ulama' mengenai riwayat ni kita dah sebutkan tadi, maka benda ni tak berlaku lah. Memanglah Jibril sangat akrab, sangat rapat, tapi peristiwa ini walaupun nampak macam baguslah jadi pengajaran, kan? Jibril AS dengan Nabi, tapi hakikat di sudut riwayatnya tidak kukuh. Okey, last. Ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkenaan dengan kewafatan baginda Nabi SAW. Okey, Sayyidina Umar tidak boleh menerima berita kewafatan baginda Nabi SAW. Beliau hendak memancung kepada mereka yang mengatakan Muhammad SAW sudah wafat. Kan? Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar berucap yang menyebabkan sekalian sahabat menangisi kewafatan baginda Nabi SAW. Fahamidallahu Abu Bakrin wa antha alaih wa qala alla man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa qala wa ma Muhammadun illa rasul ila akhir ayat. Baik, maka disebutkan sini Sayyidina Abu Bakar memuji Allah, kemudian berucap, katalah sesiapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membaca firman Allah, sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati jadi mayat, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Maksudnya semua tu akan mati. Dan kemudian dibacakan ayat daripada surah Ali Imran ayat 144, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati ataupun terbunuh sebelumnya. Jika demikian, kalau dia mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling untuk menjadi kafir? Kan, jadi itu persoalannya yang Allah sebutkan dekat sini, dan menunjukkan kewafatan baginda Nabi SAW itu dah sampai, tugas Nabi dah habis. Tugas Nabi dah habis, dan kemudian Allah wafatkan. Dan begitulah tugas-tugas Nabi lain yang sebelum tu pun juga. Nabi Isa, Nabi Nuh AS, tugas mereka dah habis, maka Allah kembalikan semula mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya tugas-tugas dan juga apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Wallahu alam. Ada persoalan tuan-tuan? Ada apa-apa yang nak dibincangkan? Okey. Dia sebenarnya dari sudut pemerintahan pun, hatta zaman sahabat pun dah ada bertukar-tukar tangan. Bertukar-tukar tangan. Sehingga naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian naiknya selepas mana Hasan bagi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, naik pula Yazid bin Muawiyah, kemudian zaman tu naik pula sebagai contohnya Zubair bin Awam dan sebagainya, sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi dia jadi macam politik.
politik tu sendiri ada dia punya, yang orang ni nak buat Kaabah cara dia sendiri, yang ni nak buat masjid tu pelebaran cara dia sendiri dan sebagainya. Maksudnya sistem politik tu pun di kalangan sahabat ataupun tabi'in pun dah jadi macam-macam kita kata pada waktu itu. Termasuklah pada zaman Kubah. Kubah ni lebih lewat lagi. Kubah ni lebih lewat lagi. Saya ingat mungkin zaman ke 700 ke 800 selepas itu. Kan maksudnya 700 800 macam tu lah. Zaman-zaman yang selepas itu baru dah isu Kubah, isu apa ni nak dijadikan. Dia maksudnya diri sendiri tu. Pemimpin pada zaman tu. Pemimpin pada zaman tu yang mana nakkan ada simbolnya yang mungkin akan dikenang ni dulu pada zaman tu lah ada Kubah macam tu. Pada zaman ni lah ada begini. Kan pada zaman tu lah ada macam tu dan seterusnya. Kan sebab tu peristiwa berkait dengan Masjidil Haram ni pun dia ada juga campur tangan politik pada pemerintahan pada zaman sahabat, tabi'in dan yang selainnya. Cuma kita kata benda tu tidaklah menjadi satu benda, sebab tu orang kata Kubah tu zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tak ada, sahabat tak ada. Kan dia jadi kemudian. Maksudnya pemerintah-pemerintah pada waktu tu yang merasakan bagi mereka benda tu satu sentimental value ke, benda yang akan dikenang ke, benda tu kita tak pasti. Kan? Jadi cuma kita nak kata dia bukan satu benda yang mesti ada lah. Cuma dia hanya sebagai simbol je lah. Nak kata syiar, tidak syiar. Syiar ni kena ada dalam sunnah. Azan adalah syiar kita panggil kan, maka dia ada dalam sunnah. Kan? Kubah tu tak ada, dia buat kubah tu dan sebagainya tak ada. Wallahualam. Okay, ada persoalan lain? Ada apa-apa yang nak ditanya, nak dibincangkan? Okay, kalau tak ada kita berhenti dulu lah kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada isu-isu yang lain ataupun pada sirah yang lain yang boleh kita banyak ambil manfaat daripadanya insya-Allah. Jadi sekadar itu minta maaf ada salah dan silap, mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Aku la qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma faqqihna fid din wa alina ta'wi wa hdina siratal mustaqim wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.